berdasarkan kepada soalan ini, saya sangat yakin YB Rasah seorang wakil rakyat yang peka dan selalu turun padang untuk melihat tentang isu di bawah yang melibatkan pengguna yang kekurangan bekalan minyak masak paket bersubsidi. Datuk Ketua, dalam mendepani isu ini, sebenarnya 60,000 tan metrik yang diperuntukkan kepada kementerian ini sebenarnya cukup. Logiknya cukup. Kerana kita ada lebih kurang 60 juta pack untuk dibekalkan. Isi rumah yang B40 sekarang ini merekod dosem lebih kurang 8.6 juta. Isunya yang berhormat adalah kita tidak boleh terlalu keras ataupun menguat kuasa isu ini kerana yang membeli minyak paket bersubsidi ini termasuklah peniaga mikro. Golongan IKS yang berniaga di warung-warung kecil, di restoran yang baru nak bermula dan juga industri IKS yang mahu pulih selepas berlakunya pandemik COVID-19. Oleh itu, KPDN dalam keadaan yang cukup berhati-hati, keperluan isi rumah mesti dipenuhi, tetapi permintaan dan desakan daripada golongan peniaga kecil mestilah juga disantuni. Maka dengan itu, kita terpaksa melakukan peranan timbang tara. Dan cadangan yang berhormat untuk kota itu ditambah adalah relevan, tetapi KPDN tidak boleh work in silos. Ia telah dibincangkan dalam NACOL, National Action Committee on Cost of Living. Di dalamnya ada 11 kementerian dan apapun pandangan KPDN dibincangkan dan akhirnya akan diputuskan juga oleh Kabinet dan pihak kerajaan. Her Majesty Opposition pun ada depan saya yang juga pernah menjadi menteri. Maka timbang tara itu sangat penting dan dari masa ke semasa kita cuba menyelesaikan perkara ini melalui libat urus dengan pihak industri dengan two-tier pricing kalau boleh. Tapi nampaknya industri sangat keberatan kerana dia menjaga pekebun kecil. Betul, harga CPO pagi ini dah hampir 4,201 metrik tan. Sudah barangkali ini mengembirakan pekebun kecil. Tapi jumlahnya yang berhormat hanya 700,000. Tapi kita ada 32,000 rakyat yang juga mesti kita jaga. Kalau 32 juta yang mesti kita jaga. Oleh itu, saya rasa perkara ini harus diteliti dan sekiranya telah sampai pada satu keperluan yang mendesak. Di samping saya tidak boleh juga berkompromi tentang ketirisan. Ada. Di sepanjang 2 bulan yang lepas kita telah melakukan pemeriksaan 2,898 kes dan 13 kes pendakwaan telah kita buat. Kita tidak berkompromi dengan ketirisan, cuma timbang tara terhadap peniaga kecil yang kalau kita naikkan, kita halang, dia juga akan menaikkan harga makanan di gerai-gerai dan warung-warung yang B40 juga miskin tegar akan terjejas. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Rasah, soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan. Memang saya meneliti jawapan yang diberikan tersebut yang mana kalau kita nak tambah tu memang dari segi komitmen kerajaan untuk menambahkan subsidi mungkin boleh mendatangkan beban. Tadi Yang Berhormat Menteri ada sebut tentang ketirisan dan sebagainya. Jadi saya nak cadangkan, apakah ada tindakan spesifik untuk ambil tindakan terhadap peniaga-peniaga yang jual minyak paket bersubsidi kepada restoran besar dan hotel 5 bintang. Ini kalau kita nak kata apa, warung, penjajah tu kita kena lepaskanlah. Saya setuju. Sebab mereka pun dalam golongan P40. Tapi macam mana dengan ketirisan yang dilakukan dengan sengaja oleh sindiket-sindiket tertentu yang menyebabkan kekurangan bekalan di pasaran lunci ketika ini. Dan
yang terakhir, apakah status yang sebab saya kata kekurangan bekalan minyak paket bersubsidi di pasaran, apakah keadaan dia, status dia kritikal ataupun boleh ataupun masih terkawal di bawah kementerian Yang Berhormat Menteri? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Hari ini hari yang ke-81 kami berada dalam kerajaan, ya. Dan dalam tempoh 2 bulan itu, pertengahan bulan Disember, kementerian telah membuat satu ops terjah. Dan sebelum itu ada ops Tenera dan ops yang lain yang tujuannya adalah untuk kita memastikan tidak berlakunya ketirisan. Yang Berhormat, kalau RON 95 itu, dia direct, majoritinya daripada pam itu direct masuk dalam kenderaan. Itu agak mudah. Kalau RON 95 itu pun dipaketkan, maka itu juga satu problem, satu masalah pada negara. Tapi diesel itu berlaku. Masuk tong, dijual di tengah laut pun ada. Namun begitu, telah saya sebut tadi, hampir 2,898 kes telah pun disiasat dan pendakwaan 13 kes dibuat pendakwaan. Itu membuktikan bahawa kita tidak langsung lalai dari segi kita menjalankan penguatkuasaan. Dan soalan Yang Berhormat tentang adakah berlaku satu krisis. Setakat ini KPDN memberikan satu kenyataan dia tidak lagi sampai pada tahap krisis. Kerana sekiranya ada kes-kes yang berlaku di satu-satu tempat pada masa-masa tertentu, maka KPDN akan dengan cepat mengarahkan pegawai untuk memastikan kenapa ianya berlaku. Ada 2 findings Yang Berhormat. Satunya adalah minimarket atau kedai runcit. Mereka terpaksa membuat kawalan dalaman. Dan ini tidak boleh juga kita pandang terus nak saman ataupun terus nak tangkap. Sebab betul, pagi mereka buka satu kotak dahulu. Tengah hari mereka buka satu kotak. Dan petang mereka buka satu kotak lagi. Kerana mereka berhujah, kalau buka 4-5 kotak sekaligus, maka ianya akan cepat dibeli oleh peniaga-peniaga kecil. Yang keduanya, kebanyakan peniaga luar bandar mereka tidak ada sistem e-kos. Maka dengan itu, kementerian akan memudah cara dan pegawai sekarang sedang mengadakan libat urus dengan peniaga-peniaga ini supaya janganlah isu e-kos itu mereka lambat mendapat bekalan dan ini menyusahkan rakyat. Jadi dari masa ke semasa KPDN akan memerhati perkara ini dan setakat ini tidak berlaku krisis tetapi mungkin berlaku di tempat-tempat tertentu yang boleh kita selesaikan dengan segera. Terima kasih. Yang Berhormat sahabat bernam. Terima kasih Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri. Saya tu ingin bertanya, minyak masak ni dihasilkan daripada minyak sawit yang banyak ditanam di negara kita dan diproses pun di kilang-kilang di negara kita. Tetapi kenapa sampai ada krisis kurang tu, di mana masalahnya? Sepatutnya tak berlaku lah sebab kita bukan ambil daripada bahan luar untuk jadikan minyak masak ni. Terima kasih. Soalan orang kampung. Betul, soalan tu bagus. Senang nak faham. Masa kami Pakatan Harapan mengambil alih tahun 2018, isunya harga CPO jatuh. YB Seputih menjadi Menteri Komoditi, teruk kena belasah, left and right. Jadi orang putih kata it's always two side of the same coin. Macam jungkat-jungkit. Hari ini memang pekebun kecil gembira. Harga CPO pagi tadi 4,200. Industri sangat suka. Tetapi KPDN pula yang teruk kerana rakyat akan terpaksa membayar harga yang mahal. Sebab itu saya dah sebut tadi kita cadangkan two-tier pricing. Sebenarnya Yang Berhormat, kita hanya perlu 6% sahaja untuk tempatan. 6% sahaja. Tetapi industri menjaga kepentingan orang kampung. Pakcik saya
kita punya sepupu, semua ada pun kecil. Mereka gembira. Oleh itu kita timbang tara lah Yang Berhormat. Tetapi dalam NECOL kita telah cadangkan two-tier pricing. Dan yang paling tepat sekali insya-Allah kita pergi kepada targeted subsidi. Subsidi bersasar supaya yang dapat itu benar-benar yang perlu dan yang lain itu hasil negara boleh diagihkan kepada projek-projek yang lain termasuk fokus kepada B40 dan miskin tegar. Sekian, terima kasih. Terima kasih, soalan kampung itu sangat relevan.